Pilihan rawatan ketiga untuk kanser prostat awal ialah radioterapi. Radioterapi menggunakan tenaga X-ray yang tinggi untuk menghapuskan sel kanser di dalam kelenjar prostat. Radioterapi boleh dilakukan di luar badan, melalui pancaran radioterapi luaran, atau di dalam badan, melalui brakiterapi. Di Malaysia, radioterapi untuk kanser prostat selalunya diberi sebagai pancaran radioterapi luaran. Jika anda memilih radioterapi sebagai rawatan, doktor anda mungkin mencadangkan terapi hormon untuk mendapat peluang penyembuhan yang baik pada jangka panjang atau untuk mengurangkan saiz prostat sebelum radioterapi. Pancaran radioterapi luaran atau EBRT dilakukan dari luar badan dan ia dituju terus ke arah kelenjar prostat. Ia dilakukan di bahagian radioterapi hospital, selalunya pada sesi harian Isnin hingga Jumaat, dan rehat pada hujung minggu. Setiap sesi mengambil masa selama 10 hingga 20 minit bergantung kepada teknik yang digunakan. Rawatan ini dilakukan sebagai pesakit luar dan tidak perlu bermalam di hospital. Bagi kanser prostat peringkat awal, rawatan ini berakhir dari 4 hingga 8 minggu. Sebelum memulakan proses radioterapi, anda perlu melalui sesi perancangan dipanggil simulasi. Ia melibatkan 1 atau 2 lawatan ke hospital. Tujuan simulasi adalah untuk memastikan radiasi menuju ke arah bahagian yang perlu dirawat untuk meningkatkan peluang sembuh di samping, mengelakkan radiasi kepada tisu normal sebanyak mungkin, untuk mengurangkan kesan sampingan. Ketika sesi ini, imej imbasan CT pelvis akan diambil. Sedikit dakwat digunakan untuk menanda bahagian untuk simulasi. Tanda ini akan menolong pakar radiograf menentukan posisi anda ketika rawatan, agar radiasi dapat dilakukan dengan tepat. Pakar radiograf akan berikan anda tarikh untuk memulakan rawatan selepas sesi tersebut. EBRT boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Teknik-tekniknya adalah seperti conformal radioterapi, CRT, Intensity Modulated Radiation Treatment, IMRT, Image Guided Radiation Treatment, IGRT, dan Stereotactic Radioterapi, SRT. Pakar onkologi anda akan membincangkan teknik yang sesuai dengan anda. Brakiterapi merupakan radioterapi dalaman yang melibatkan radioaktif diletakkan berdekatan dengan, atau dalam tumbuhan kanser. Seperti EBRT, brakiterapi dituju terus ke arah kelenjar prostat tapi dilakukan dari dalam kelenjar itu sendiri. Teknik ini menghapuskan sel kanser dari dalam tumbuhan kanser, dan tidak menyebabkan kerosakan pada sel biasa sekeliling prostat. Brakiterapi tidak tersedia secara luas. Ia mungkin tidak sesuai untuk anda jika anda telah melakukan pembedahan kelenjar prostat, ada simptom masalah kencing atau kebesaran prostat. Brakiterapi tidak digunakan sebagai cara rawatan sepanjang masa seperti pancaran luaran radiasi. Jadi, peluang untuk pulih dan kesan sampingan tidak diketahui. Anda akan menjalani ultrasound untuk membantu kemasukan benih radioaktif atau jarum aplikator. Prosedur ini dijalankan di bilik pembedahan, bawah rawatan anestesia. Anda mungkin boleh pulang ke rumah pada hari yang sama. Kos rawatan radioterapi bermula dari 500 hingga 5,000 di hospital kerajaan, dan 25,000 hingga 35,000 ke atas untuk hospital swasta. Apakah kelebihan untuk radioterapi? Jika radioterapi boleh membunuh semua sel kanser, pesakit dapat bebas dari penyakit tersebut sepanjang hidupnya. Masalah ereksi jarang berlaku dengan radioterapi berbanding pembedahan, namun peluang berlaku lebih tinggi berbanding pemantauan. Radioterapi mempunyai kurang masalah kawalan air kencing berbanding pembedahan. Anda juga tidak perlu bermalam di hospital. Kekurangan untuk radioterapi adalah, radiasi mungkin tidak dapat menghapuskan semua sel kanser. Daripada 100 lelaki yang memilih rawatan ini, 2 ke 31 lelaki akan menghidap risiko kematian akibat kanser prostat manakala lagi 69 hingga 98 berjaya pulih. Anda perlu melawat pakar onkologi secara berkala untuk memantau dan merawat kesan sampingan. Kesan sampingan jangka pendek yang boleh terjadi ketika rawatan termasuk kepenatan, kulit kemerahan dan kekeringan. Simptom pembuangan air kencing, seperti kekerapan, 34 dalam 100 pesakit mungkin mengalami masalah ini dan 66 mungkin tidak.
Air kencing keluar secara segera. Aliran lemah, 23/100 lelaki mungkin mengalami masalah ini dan 77 mungkin tidak. Kesakitan, 12/100 lelaki mungkin mengalami masalah ini dan 88 mungkin tidak. Pendarahan, kurang dari 1/100 lelaki mungkin mengalami masalah ini dan 99 lagi mungkin tidak. Masalah pengawalan air kencing, 6/100 lelaki mungkin mengalami masalah ini dan 94 lagi mungkin tidak. Simptom usus, seperti cirit birit, 16/100 pesakit mungkin mengalami cirit birit, dan 84 mungkin tidak. Kurang pengawalan air besar, 18/100 mungkin mengalami masalah ini, dan 82 mungkin tidak. Kesakitan semasa membuang air besar, 7/100 mungkin mengalami, dan 93 mungkin tidak. Pendarahan, 3/100 mungkin mengalami dan 97 mungkin tidak. Simptom yang jarang berlaku seperti rasa tidak selesa di bahagian abdomen juga mungkin berlaku. Kesan sampingan ini selalunya berlaku 2 minggu selepas bermulanya rawatan. Ia selalunya boleh dirawat dan sembuh beransur-ansur selepas selesai radioterapi. Walau bagaimanapun, terdapat juga risiko untuk kesan sampingan jangka panjang, seperti masalah kawalan air kencing. Untuk EBRT, dari 100 lelaki dengan kanser prostat awal, 7 mungkin mengalami masalah air kencing terkeluar yang berterusan manakala 93 lagi tidak. Untuk brachytherapy, dari 100 lelaki menghidap kanser prostat peringkat awal, 10 mungkin mengalami masalah air kencing terkeluar yang berterusan dan 90 mungkin tidak. Masalah membuang air kencing. Anda mungkin merasa sakit atau sukar untuk membuang air kencing selepas radioterapi. Kesakitan ketika membuang air kencing mungkin berlaku akibat jangkitan di prostat atau saluran air kencing. Untuk EBRT, dari 100 lelaki menghidap kanser prostat peringkat awal, 11 mungkin mengalami masalah membuang air kencing yang berterusan dan 89 lagi mungkin tidak. Untuk brachytherapy, dari 100 lelaki menghidap kanser prostat peringkat awal, 16 mungkin mengalami masalah membuang air kencing yang berterusan dan 84 lagi mungkin tidak. Anda juga mungkin menghadapi masalah membuang air besar, seperti cirit birit, sakit atau pendarahan dari rektum. Untuk EBRT, dari 100 lelaki menghidap kanser prostat peringkat awal, 11 mungkin mengalami dan 89 mungkin tidak. Untuk brachytherapy, dari 100 lelaki menghidap kanser prostat peringkat awal, 8 mungkin mengalami dan 92 lagi tidak. Seperti pembedahan, Anda mungkin mengalami masalah ereksi selepas radioterapi. Namun, ada juga kemungkinan untuk mendapat nikmat seksual tanpa perlukan ereksi atau ejakulasi. Untuk kedua-dua jenis radioterapi, dalam 35 hingga 45 dari 100 lelaki mungkin mengalami masalah ereksi. Radiasi merupakan faktor risiko kanser dan ia mungkin berlaku di dalam organ yang terdedah dengan radiasi ketika rawatan seperti pundi kencing atau rektum. Risiko kanser pundi kencing atau rektum ialah kurang dari 1 lelaki dari setiap 100 pesakit yang telah dirawat dengan radioterapi atau 160 untuk setiap 100,000. Pilihan rawatan terakhir untuk kanser prostat awal ialah krioterapi. Ia juga dipanggil krioablason atau cryosurgical ablason. Ia melibatkan pembekuan prostat untuk membunuh sel kanser. Dalam jenis rawatan ini, doktor memberi cecair nitrogen ke dalam prostat melalui prob istimewa. Doktor akan memasukkan prob ke dalam prostat melalui pemotongan antara skrotum dan anus. Kadangkala, doktor mungkin menggunakan jarum untuk menyalurkan cecair nitrogen ke prostat tanpa pemotongan. Krioterapi masih dianggap sebagai eksperimen dalam merawat kanser prostat peringkat awal dan ia bukanlah amalan rawatan biasa. Ini sahaja tentang pilihan rawatan untuk kanser prostat awal. Jumpa lagi.